David Arumugam. Pecah kesunyian, legenda Alley Cats akhirnya bersuara tentang kontroversi. Saya sudah diam terlalu lama. Kini masanya untuk saya bercakap. Itulah kata-kata tegas daripada David Arumugam, vokalis utama kumpulan legenda Alley Cats, apabila akhirnya memecahkan kesunyian yang membelenggunya sejak beberapa minggu kebelakangan ini. Dalam suasana penuh emosi dan keberanian, penyanyi yang telah mewarnai industri musik Malaysia selama lebih 5 dekad ini tampil dengan kenyataan yang cukup lantang. Bukan untuk meraih simpati, tetapi demi membersihkan namanya daripada segala tohmahan, spekulasi dan fitnah yang telah menodai reputasinya baru-baru ini. Nama David Arumugam bukanlah asing dalam dunia hiburan tanah air. Sebagai ikon musik yang berjaya membawa lagu-lagu Alley Cats ke puncak kegemilangan, beliau dihormati oleh pelbagai generasi peminat, tanpa mengira kaum dan latar belakang. Namun, dalam tempoh beberapa minggu terakhir, kabar angin liar mengenai kononnya beliau terlibat dalam skandal kewangan, pergaduhan keluarga, malah dikatakan bergelut dengan masalah kesihatan mental, telah tersebar seperti api marak, membakar kepercayaan peminat terhadap dirinya. Lebih menyakitkan, tuduhan-tuduhan itu tidak bersumber dan tidak berasas, tetapi cukup kuat untuk mencetuskan gelombang persepsi negatif di media sosial dan ruang awam. Saya bukan orang yang suka tampil menjawab setiap perkara, tetapi apabila marwah saya, keluarga saya, dan nama baik Alley Cats dipermainkan, saya tidak boleh terus berdiam. Ujar David dengan nada tenang, namun penuh tekad. Ada pihak yang sengaja mahu menjatuhkan saya. Mereka mencipta cerita palsu, memutarbelit fakta, dan menyebarkan melalui media sosial tanpa memikirkan kesannya terhadap saya dan orang yang saya sayang. Penyanyi berusia 74 tahun itu turut berkongsi bahwa sejak kontroversi tersebut tercetus, beliau menerima ribuan mesej, ada yang menyokong, tetapi tidak kurang juga yang mencaci dan menuduh secara membabi buta. Bayangkan saya bangun pagi dan lihat nama saya trending, bukan kerana musik, tetapi kerana fitnah. Sedih bukan main, tapi saya tidak mahu marah. Saya cuma mahu kebenaran ditegakkan, katanya sambil memandang jauh seolah-olah menyusun semula kekuatan yang telah dicarik-carik oleh tohmahan. Dalam satu sidang media ringkas yang diadakan di sebuah hotel ternama Kuala Lumpur, David mengambil masa hampir 1 jam untuk menjelaskan satu persatu isu yang melingkari dirinya. Beliau menafikan sekeras-kerasnya dakwaan bahwa dirinya muflis atau telah menjual semua harta. Rumah saya masih ada, kereta saya masih saya pandu, saya tidak pernah bangkrut. Itu semua karut, katanya dengan senyuman sinis, namun jelas ada luka yang belum sembuh di sebalik tutur, katanya. Mengenai dakwaan kononnya berlaku pergaduhan antara beliau dan ahli keluarga terdekat, David menjawab ringkas. Kami seperti keluarga lain, ada masa berselisih pendapat, tapi kasih sayang tetap ada. Jangan kerana satu peristiwa kecil, terus digembar-gemburkan seolah-olah kami musuh. Beliau turut menafikan dakwaan tentang keadaan kesihatan mentalnya yang kononnya tidak stabil. Dengan penuh keyakinan, David menjelaskan bahwa beliau masih sihat, masih aktif bersenam, dan masih menerima undangan nyanyian. Saya mungkin tidak lagi segagah dulu, tetapi suara saya masih ada. Jiwa saya masih bersama musik. Itu yang penting, katanya sambil ketawa kecil. Cuba mencairkan suasana tegang. Apa yang lebih mengejutkan, David turut mendedahkan bahwa beberapa individu dalam industri hiburan sendiri menjadi dalang menyebarkan cerita palsu tentangnya. Tanpa menyebut nama, beliau mengakui sudah mengenal pasti 2 atau 3 orang yang cuba menjatuhkan reputasinya kerana cemburu dan persaingan tidak sihat. Saya tidak mahu balas dendam, biarlah Tuhan yang membalas. Tetapi saya tidak akan berdiam jika mereka terus menyebarkan kebencian, katanya, sambil menunjukkan telefon bimbitnya yang dipenuhi dengan bukti perbualan dan tangkapan skrin serangan dalam talian. Sokongan terhadap David selepas kenyataan tersebut cukup luar biasa. Rakan-rakan artis, peminat setia dan wartawan hiburan tampil menyatakan kekaguman mereka terhadap ketegasan dan keberanian beliau. Sudah lama saya tunggu beliau bersuara. Ini bukan sekadar tentang maruah, tapi tentang prinsip, kata seorang penggiat seni veteran yang hadir di sidang media. Di media sosial, tanda pagar asterisk, tanda pagar kamilah.
bersama David Asterisk mula trending dalam masa beberapa jam, dengan ribuan netizen menyuarakan simpati dan solidariti mereka. Namun, walaupun sudah menjelaskan segalanya, David tidak memberi jaminan bahawa beliau akan kembali aktif sepenuhnya dalam dunia hiburan. Saya masih perlukan masa. Saya mahu tenang. Muzik tetap ada dalam jiwa saya, tetapi saya juga manusia. Luka ini dalam dan bukan mudah untuk dipulihkan, katanya perlahan. Apa yang pasti, keberanian David Arumugam untuk tampil dan bersuara telah membuka mata ramai pihak tentang betapa bahayanya dunia fitnah dalam era digital hari ini. Ia juga menjadi peringatan keras bahawa walau seteguh mana nama seseorang, tohmahan tanpa bukti tetap berupaya mencalarkan segala yang telah dibina selama bertahun-tahun. Akhir kata, beliau menegaskan satu perkara. Saya akan terus berdiri selagi saya mampu. Suara saya belum mati. Hati saya belum layu. Dan kebenaran, walau lambat, tetap akan menang. Dan dengan itu, suasana menjadi sunyi seketika. Tidak ada penutup pasti. Tidak ada konklusi muktamad. Hanya wajah tenang seorang legenda yang baru saja menuntut semula suaranya dalam dunia yang kadang terlalu bising dengan penipuan. Saya sudah terlalu lama diam, tapi tidak lagi hari ini. Suara itu perlahan, namun menggema dalam ruang kecil yang diterangi lampu kuning temaram. Di hadapan sekumpulan wartawan, David Arumugam duduk tegak di kerusi rotan, mengenakan baju batik lama berwarna biru laut. Warna yang pernah menjadi pilihan utamanya ketika masih ligat di pentas bersama Alley Cats. Tangan kirinya menggenggam sehelai kertas, bergetar halus, tapi bukan kerana takut. Ia bergetar kerana akhirnya, setelah berhari-hari memendam, suara itu kini bebas. Di luar, hujan rintik-rintik seperti cuba menenangkan gelora di dalam dada seorang legenda. Mata David tidak menatap lensa kamera atau mikrofon. Ia seolah-olah mengembara, menelusuri masa, menatap kembali segala luka yang ditoreh oleh bisikan dan tulisan yang tidak berpijak pada kebenaran. Mereka kata saya jatuh miskin, bahawa saya hidup menumpang, makan belas kasihan. Dia melontarkan kata perlahan. Tapi di balik kata itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penafian. Ada harga diri, ada kenangan berpuluh tahun yang dibina dari peluh, dari suara yang menjadi pengikat jutaan jiwa. Tiada sesiapa tahu, malam-malam panjang beberapa minggu lalu, beliau bangun dari tidur dengan jantung berdebar, membaca mesej di telefon. Mesej yang tidak bertanya kabar, tetapi menuduh, menekan, dan sesekali menghina. Saya terbaca satu komen yang kata, "Saya hanya hidup atas nama abang saya, Loga." Itu seperti menikam saya tepat di dada. Suaranya kini bergetar, bukan lagi kerana marah, tetapi kerana kecewa yang sudah terlalu lama dibiarkan membusuk dalam diam. Pernah satu pagi, katanya, beliau berjalan kaki sendiri ke kedai mamak di hujung jalan, sekadar mahu hirup udara dan kopi tarik. Dua pemuda menoleh dan berbisik, "Itu David, kasihan dia sekarang." Beliau hanya senyum, tetapi langkahnya jadi perlahan, seolah-olah setiap kata yang dilontarkan tanpa berfikir itu menjadi batu kecil yang mengisi kasutnya, mengganggu, menyakitkan, tapi tak mampu dihumban begitu sahaja. "Saya bukan sempurna, tapi jangan bunuh saya dengan cerita yang tidak saya alami," katanya. Dan kali ini, beliau mendongak, menatap kamera, bukan sebagai seorang selebriti, tapi sebagai seorang manusia yang sedang meminta ruang untuk didengar. "Saya masih menyanyi, masih menerima undangan, masih berdiri dengan kaki sendiri. Tapi mereka tidak nampak itu. Mereka hanya mahu percaya bahawa saya sudah tiada apa-apa." Langit luar kini gelap sepenuhnya. Tapi di dalam, kata-kata David menjadi cahaya kecil, menyala cukup terang untuk mereka yang sudi mendengar. Ada desas-desus yang lebih menyakitkan, bahawa beliau terlibat dalam perebutan harta keluarga.
bahwa ada pertengkaran di meja makan, suara tinggi, pinggan terhempas. Tidak ada apa-apa yang sebegitu. Kami berkeluarga. Ya, kami pernah berselisih, seperti semua keluarga. Tapi kami tidak pernah lupakan kasih sayang. Beliau tersenyum tipis, matanya mengimbau gambar lama yang tergantung di dinding rumah. Gambar beliau dan Loga, masih muda, memegang gitar, tawa ikhlas terpancar. Senyuman itu hanya bertahan sebentar. Wajahnya kemudian berubah. Bukan garang, tetapi berat. Berat dengan beban penantian selama ini. Mereka tulis saya sakit jiwa, bahwa saya bercakap sendiri, menjerit di tepi jalan. Saya hanya mahu tahu, dari mana datangnya cerita itu. Saya bukan marah kerana fitnah itu. Saya marah kerana mereka tidak fikir apa yang anak-anak saya akan rasa bila membaca semua itu. Di sudut ruangan, ada seorang wanita muda, anaknya, yang menunduk. Jelas, kata-kata itu bukan hanya ditujukan kepada wartawan, tetapi juga kepada dirinya sendiri, sebagai seorang ayah yang rasa bersalah kerana membiarkan keluarganya terluka oleh kebisuan yang terlalu panjang. Beliau tidak mengangkat suara. Tiada jeritan, tiada air mata. Hanya suara yang perlahan, berat, tapi penuh dengan sesuatu yang lebih tajam dari kemarahan, kebenaran. Saya tidak perlukan simpati. Saya cuma mahu orang tahu bahwa saya masih di sini, bahwa suara ini masih hidup, bahwa nama itu, LA Cats, bukanlah beban. Ia warisan. Seorang wartawan bertanya, "Encik David, apakah ini bermaksud Encik akan kembali ke pentas?" David terdiam sebentar. Tangannya mengusap perlahan cincin lama di jari manis, satu-satunya peninggalan abangnya yang masih dipakainya sejak tahun-tahun yang lalu. "Mungkin, tapi bukan kerana saya mahu membuktikan sesuatu. Saya hanya mahu menyanyi, kerana itu yang saya tahu buat. Itu yang membuat saya bahagia." Dan dengan kata-kata itu, beliau bangun perlahan. Tiada penutup rasmi, tiada kesimpulan besar. Hanya seorang lelaki tua yang akhirnya memilih untuk tidak lagi berdiam. Dan mungkin, hanya mungkin, itu sudah cukup untuk membuat kita semua berhenti sejenak sebelum percaya pada setiap apa yang kita baca. Suasana senja mula menyusup perlahan ke dalam ruang tamu kecil itu. Cahaya jingga dari jendela melukis bayangan panjang di lantai marmar pudar. Di hujung ruang, David duduk bersendirian di kerusi rotan lamanya, yang sudah berkeriut setiap kali beliau bersandar. Di sisi, sehelai selimut diletakkan rapi. Hadiah daripada seorang peminat setia yang pernah menghantar surat bertahun dulu, penuh dengan pujian dan kasih sayang. Kini, surat itu disimpan dalam sebuah kotak kayu berdebu di bawah almari, bersama beratus-ratus kenangan lain yang tidak pernah dibuka lagi. Setiap pagi, David masih bangun pada waktu yang sama, 6.30 pagi. Bukan kerana perlu, tetapi kerana itu sudah menjadi kebiasaan sejak zaman muda, ketika latihan nyanyian bermula seawal pagi. Di dapur, beliau masih menyediakan teh susu sendiri, menuang perlahan dari teko usang yang sedikit sumbing di tepi. Tangannya kini sudah tidak sekuat dahulu, tapi geraknya tetap lembut dan penuh kesabaran, seperti seorang pelukis tua yang masih menyentuh kanvas terakhirnya. Beliau bukan hanya seorang penyanyi. David adalah seorang manusia yang terbiasa mendengar lebih daripada berbicara. Sejak kecil, beliau hidup dalam keluarga besar, di mana suara abang-abangnya sentiasa lebih lantang. Ketika loga mula dikenali ramai, David masih menulis lirik di belakang pentas, menyusun nota-nota kecil yang akan dibawa ke studio esok. Tidak ramai tahu, beberapa bait paling menyentuh hati dari lagu LA Cats sebenarnya datang dari tangannya, bukan sebagai penyanyi, tapi sebagai jiwa senyap yang mencintai seni. Ketika peristiwa-peristiwa baru-baru ini mula menghimpit hidupnya, ia bukan kali pertama David diuji. Tahun 1997,
Ketika Loga disahkan menghidap penyakit serius, David adalah orang pertama yang menemani ke hospital. Duduk diam di kerusi menunggu, membaca semula surat peminat lama, sambil cuba menyembunyikan getar hatinya. Ketika Loga pergi buat selamanya, David tidak menangis di khalayak. Sebaliknya, beliau berdiri di pentas malam itu juga, menyanyikan sekuntum mawar merah sebuah puisi dengan suara yang hampir patah. Bukan untuk menunjuk kuat, tapi kerana dia tahu Loga akan marah jika dia berhenti. Itulah David. Tenang di luar, tapi penuh badai di dalam. Seorang lelaki yang hidup dalam dunia, di mana ingatan adalah teman paling setia, dan kesunyian adalah guru paling jujur. Apabila khabar angin mula menyerang, ia bukan sekadar gosip. Ia adalah pisau yang mencungkil luka-luka lama. Kisah tentang dia kehilangan segalanya. Hidup meminta-minta atau tidak waras adalah lebih daripada fitnah. Ia seperti menghina seluruh perjuangannya, seluruh kehilangan yang pernah ditanggung dalam diam. Ada satu petang yang beliau kenang, di mana seorang pemuda datang mendekatinya di pusat beli belah, menawarkan wang tanpa bertanya apa-apa. David tidak marah. Beliau hanya tersenyum, menghulur tangan, dan berkata, "Saya bukan perlukan duit. Saya hanya perlukan orang percaya saya masih ada di sini." Pemuda itu terdiam, dan kisah itu menjadi satu titik kecil yang menjelaskan betapa jauhnya bayangan yang dilemparkan masyarakat terhadap seorang legenda yang sepatutnya dikenang dengan rasa hormat, bukan belas kasihan. Kehidupan David kini tenang, tapi tidak pernah kosong. Beliau masih menonton rakaman konser lama, bukan untuk menghidupkan nostalgia, tetapi untuk mengingatkan dirinya bahwa setiap detik yang beliau lalui adalah nyata. Setiap sorakan, setiap tepukan, semuanya adalah bahagian daripada dirinya yang tidak boleh diambil hanya kerana satu atau dua cerita palsu. Dan dengan segala yang terjadi, beliau tidak berubah menjadi seseorang yang pahit atau marah. Sebaliknya, beliau menjadi seseorang yang lebih dalam, seperti air laut yang tenang di permukaan tapi menyimpan ribut di dasar. Seseorang yang tahu bahwa hidup tidak akan pernah adil sepenuhnya, tetapi yang penting adalah bagaimana kita berdiri semula setelah dihumban jatuh. Kini, ketika malam semakin larut, David duduk di balkoni rumahnya. Angin malam menyapa rambutnya yang sudah memutih sepenuhnya. Dari jauh, kedengaran suara anak muda menyanyikan lagu Alley Cats di radio kereta yang lalu di jalan kecil. Beliau hanya mendengar, tidak berkata apa-apa. Dan disitulah kekuatan sebenar David terletak, bukan pada penafiannya, bukan pada sidang medianya, tapi pada hakikat bahwa beliau tetap hidup, tetap bernyawa, tetap menjadi siapa dirinya walaupun dunia cuba menulis cerita yang lain. Satu persatu peristiwa dalam hidupnya membentuk sebuah naratif yang tidak sempurna, tetapi jujur, naratif yang mengikat setiap babak dengan benang-benang kebenaran, luka, kasih, dan ketabahan. Bukan semua kisah perlu ditutup dengan nokta. Ada yang cukup dengan sebuah perasaan bahwa kita telah melihat, telah mendengar, dan telah merasakan sedikit dari dunia yang beliau hidupi. Dan di sanalah kita, para pembaca, berdiri bukan sebagai penonton, tapi sebagai saksi bisu kepada kehidupan seorang seniman yang terluka, tapi tidak pernah hancur. Tapi ada sesuatu yang tidak terucap sepanjang pertemuan itu. Setiap kali David mengangkat matanya, ada sekelumit keraguan tersimpan di balik ketenangan wajahnya. Seperti ada satu bahagian dari cerita yang masih belum mahu atau belum boleh dia lepaskan. Kata-katanya berhati-hati, seolah memilih-milih antara yang benar dan yang perlu disimpan. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup bersama bayang-bayang dan kini tidak yakin sama ada dunia layak menerima cahaya sepenuhnya. Pernah, sewaktu seorang wartawan bertanya perlahan, "Adakah Encik tahu siapa yang memulakan semua kabar ini?"
Beliau hanya tersenyum samar, tidak mengiyakan, tidak menafikan. Cuma senyum yang menggantung di udara, membiarkan semua orang menebak-nebak maksudnya. Senyuman yang menyimpan terlalu banyak lapisan, antara kemaafan, kebijaksanaan, dan mungkin sesuatu yang lebih gelap. Di balik cerita tentang kabar angin, tentang luka-luka lama, ada nama yang tidak disebut. Nama yang ketika disebut sepintas lalu oleh seorang wartawan junior, segera membuat David diam lebih lama dari biasa, menunduk sedikit dan mengalihkan pandangan ke arah luar jendela. Senyap itu menggantung, bukan kosong, tapi berat. Dan saat itu, seluruh ruangan tahu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang bergolak di dalam dirinya. Malam itu, selepas semua mikrofon dimatikan dan kamera dilipat, seorang wartawan senior yang pernah mengikuti perjalanan LA Cats sejak tahun 80-an berbisik kepada seorang rakan, "Dia tak cerita semua. Saya rasa ada perkara yang kalau dibuka, mungkin akan buat kita lihat semuanya dengan cara berbeza." Rakan itu hanya mengangguk perlahan, tidak bertanya lanjut, seolah mereka sama-sama faham bahawa dalam dunia seni, tidak semua cerita ditulis untuk diketahui. Beberapa hari selepas kenyataan David tular, ada seorang individu misteri menulis di forum muzik lama di internet. Akaun itu tidak aktif selama bertahun, tiba-tiba muncul kembali, hanya untuk menulis satu baris. Jangan percaya semuanya. Ada sebab mengapa dia diam selama ini? Komentar itu segera dipadam 2 jam kemudian, tetapi cukup untuk mencetuskan gelombang teori baru. Siapa penulisnya? Apa maksudnya? Dan mengapa dia hanya muncul sekarang? Lebih aneh, di kalangan peminat setia LA Cats, mula tersebar satu kisah lama yang selama ini dianggap sekadar mitos, bahawa pada satu waktu pernah ada sebuah lagu yang dirakam tapi tidak pernah dikeluarkan, kononnya kerana mengandungi cerita sebenar yang terlalu pribadi. Ada yang mendakwa lagu itu menyimpan rahsia perpecahan dalaman. Ada pula yang mengatakan ia berkait dengan sebuah kejadian yang menyebabkan David hampir bersara lebih awal dari dunia seni. Tapi hingga kini, tiada siapa pernah mendengarnya. Lagu itu, jika benar wujud, hilang entah ke mana, seperti jejak yang sengaja dipadam sebelum siapapun sempat melihatnya. Dan di tengah semua teka-teki itu, David tetap memilih diam. Beliau masih muncul sekali-sekala di majlis amal, masih menyanyi dalam nada yang membuatkan seluruh ruangan terpaku, tetapi tiada lagi bicara panjang. Seperti seseorang yang sudah memberi satu bahagian dirinya kepada dunia, dan kini memilih untuk menjaga bahagian selebihnya, bahagian yang paling rapuh, paling jujur, dan paling misteri. Beberapa wartawan mencuba menemu ramahnya semula. Semua ditolak dengan sopan. Namun, dalam satu pesanan suara kepada seorang penerbit lama, David hanya berkata, "Belum masa." Tidak lebih, tidak kurang. 2 patah kata, cukup untuk membuat sesiapa pun tertanya-tanya. Bila masanya akan tiba? Dan apa sebenarnya yang belum selesai? Kini, kisah David Arumugam bukan lagi sekadar tentang menjawab fitnah. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Sebuah cerita yang tidak habis di satu bab, tetapi terus menyusun tanda tanya di halaman-halaman berikutnya. Setiap detik yang berlalu, setiap diam yang beliau pilih, menjadi seperti serpihan teka-teki yang belum diketahui bentuk penuhnya. Dan mungkin, begitulah cara beliau mahu dikenang, bukan sebagai seorang legenda yang menceritakan segalanya, tetapi sebagai seorang lelaki yang menyimpan sebahagian dunia dalam senyapnya. Meninggalkan kita, para pendengar, para peminat, para pemerhati, di ambang pintu sebuah kisah yang belum selesai. Sebuah kisah yang membuat kita terus tertanya-tanya dan terus menanti. Malam semakin larut. Di luar, angin bertiup perlahan, membawa bersama bau hujan semalam,
yang belum sempat kering dari tanah. Dari dalam bilik yang hanya diterangi lampu meja berwarna kekuningan, bayang David terpantul samar-samar di cermin jendela. Dia duduk di situ, diam, tidak menulis, tidak membaca. Hanya duduk. Di hadapannya, sebuah rak lama dipenuhi pita kaset, gambar-gambar lama, dan surat-surat yang berusia puluhan tahun. Jarinya menyentuh satu kotak kecil yang bertulis tangan. Untuk disimpan, bukan untuk dikongsi. Dia tidak membukanya, meskipun sudah berulang kali, hampir melakukannya. Ada sesuatu tentang isi kotak itu, sesuatu yang mungkin akan menjelaskan semuanya, atau sebaliknya, merosakkan segalanya. Tiada siapa tahu, bahkan mungkin dia sendiri pun tidak pasti lagi. Satu panggilan telepon masuk. Tidak bernama, hanya angka dari luar negara. Dia menatap skrin sejenak, kemudian membiarkannya berdering sehingga mati. Tidak tergesa-gesa, tidak resah, hanya tidak bersedia. Di ruang tamu, televisyen yang tidak dimatikan memainkan semula dokumentari lama tentang sejarah muzik Malaysia. Suara latar berkata, dan di sebalik kejayaan yang bergemerlapan, seringkali tersembunyi cerita yang tidak pernah diceritakan. David tidak menoleh ke arah televisyen. Dia sudah terlalu biasa dengan naratif seperti itu. Apa yang terjadi sebelum ini? Kabar angin, kenyataan media, tulisan-tulisan misteri, kini seperti kabus yang perlahan-lahan menebal, bukannya menipis. Ada perkara yang kelihatan jelas, tetapi apabila didekati, ia hilang bentuk. Seperti ingin difahami, tapi tidak pernah benar-benar mahu dijelaskan. Dan dalam semua itu, David terus hidup. Bukan dalam pengertian rutin, tetapi dalam pengertian yang lebih dalam. Hidup sebagai sosok yang dilihat, tetapi tidak sepenuhnya dikenali. Suaranya kadang masih kedengaran di radio, wajahnya sesekali muncul dalam dokumentari atau rakaman lama. Tapi kisah sebenarnya tetap tidak bergerak ke penutup. Beberapa peminat masih menulis surat, masih bertanya, masih berharap satu hari nanti akan ada jawaban untuk semua tanda tanya yang menggantung. Tetapi entah kenapa, semakin lama, semakin ramai mula memahami bahawa mungkin tidak semua kisah perlu dijawab. Mungkin ada kisah yang hanya layak dirasakan, bukan diungkap, seperti melodi yang tidak pernah selesai, tapi tetap indah dalam ketidaksempurnaannya. Dan disinilah cerita ini berdiri. Tidak pada hujung, tapi juga bukan di permulaan. Hanya di satu titik, di mana segala kemungkinan masih terbuka. Sama ada rahsia itu akan terbongkar, atau kekal tersembunyi selamanya. Tiada siapa tahu. David masih di situ, dengan teh yang telah sejuk, dengan lampu yang masih menyala, dan dengan sebuah lagu lama yang perlahan-lahan terputar dalam hatinya. Tiada konklusi, tiada penutup, hanya diam, dan satu rasa yang belum selesai.